membincangkan amalan harian, kita ikuti sambungan daripada episod lalu bersama yang berbahagia Datuk Dr. Haji Muhammad Fadilah Kamsah dalam segmen Mencari Berkat. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar adik-adik, anak-anak, puan-puan, nenek-nenek, opa-opa yang sedang khusyuk depan kaca TV ni ya. Orang jantan, orang lelaki sibuk ke masjid, hampa semua tengok ya. Alhamdulillah dapat ilmu mudah-mudahan. Dan episod kali ini kita bincang balik sambung minggu lepas punya tentang apakah amalan-amalan untuk menjana kecemerlangan. Bagaimana kita nak buat apa pun dengan cara yang cemerlang. Dan rumusan yang kita boleh buat berdasarkan pada apa yang kita bincang minggu lepas ialah untuk melakukan sesuatu dengan kaedah yang paling cemerlang, insya-Allah kita kena ada ilmu. Ya, ilmu berdasarkan pada Al-Quranul Karim, berdasarkan pada hadis dan ijma' ulama. Apa kata ulama, apa kata Nabi dan apa yang tersirat dan tersurat dalam Al-Quranul Karim sebagai asas untuk kita melakukan apa pun dengan sebaik mungkin. Itu prinsipnya. Dan minggu lepas kita ceritalah ya, daripada sejak bangun paginya, lepas mandinya, cuma ada ramai orang lagi tertanya-tanya ni pasal apa ya? Pasal apa ya? Apa nama kata orang tu, kadang-kadang kita mandi basahkan ujung kaki dulu. Dan ikut kata pakar-pakar, bila kita mandi dengan membasahkan ujung kaki dahulu ya, maka suhu dalam badan, body heat ya, dapat keluar daripada badan dengan sempurna. Ini akan insya-Allah dengan izin Allah menyebabkan badan kita sihat sampai mati, tak kena sakit-sakit tulang, rheumatism ya, sengal-sengal ya, dan sebagainya, arthritis dan sebagainya. Ini kata pakar-pakar. Dan ikut kata pakar-pakar juga, bila kita mandi basahkan ujung kaki dahulu, maka otak kita akan sentiasa segar, cegar dan mudah mengingat ya, kuat ingatan dan insya-Allah tak nyanyuk sampai bila-bila. Dan yang ketiga, khusus untuk lelaki, kalau mandi daripada bawah, insya-Allah dia punya nak cakap susah daripada orang perempuan. Tenaga batinnya maintain sampai tua. Cerita dia. Ya, itu sebabnya kena ada ilmu. Ya, so kita kata juga ya, selepas kita mandi semua keluar bilik air kaki kanan, lepas tu kita pakai baju kanan dulu. Buka baju kiri dulu. Kalau saya pakai baju ni, masukkan tangan kanan dulu. Kalau puan pakai baju kurung, ya, dah beratas lah kan. Beratas, dulu tangan tak apalah. Lepas tu masukkan kepala. Tapi kalau nak, masuk tangan kanan, masuk tangan kiri, lepas tu baru letak kepala. Cantik, ikut sunnah. Mulakan yang kanan. Ini untuk memurnikan tindak tanduk kita akan sentiasa cemerlang. Isu kita ialah bagaimana nak menjana kecemerlangan dalam tindakan. Itu isu yang kadang-kadang kita terlepas pandang ya. Dan satu lagi, orang perempuan dia jarang pakai minyak rambut, padahal ini sunnah Nabi. Dan bila Nabi punya sunnah, bukan orang lelaki saja, nak sebut jantan je, bukan orang lelaki saja yang sunnah pakai minyak rambut, orang perempuan pun. Orang perempuan pakai minyak rambut ya, ala kadar. Tapi orang perempuan sebab dia pakai tudung dan sebagainya, maka dia tak nak pakai minyak rambut, takut ya cepat bau dan sebagainya ya, kena shampoo selalu pula ya. So ini terpulanglah. Tetapi ini kata pakar-pakar ya yang mengkaji. Untuk apa nama, saya minta izinlah kena buka songkok ya. Kalau misalnya kita tak nak pakai minyak rambut untuk orang perempuan ya, tiap-tiap petang ya, selepas mandi ke apa ke, sebelum mandi ke tak apa, you exercisekan rambut. Sebab bila kita pakai minyak rambut, rupanya rambut kita akan dapat kesegaran. Darah akan mudah kata orang tu berkitar di bahagian kulit kepala sebab kita pakai minyak rambut dengan vigorous, dengan segar ya. So untuk menggantikan minyak rambut yang orang perempuan jarang pakai, you buat exercise rambut. Tangkap rambut dan gerakkan gitu. Ya, tangkap rambut, gerakkan gitu. Ya, depan belakang. Ini untuk mengexercisekan, ya, meriadahkan rambut. Mana pernah orang cakap rambut kena riadah? Nampak? Tengok, tapi sebab tengok Al-Hidayah hari ni dapat ilmu bahawa rambut kena di-exercisekan. Untungnya ialah rambut kita akan kuat. You pakai shampoo macam shampoo konon nak menguatkan rambut supaya tak putus. Ada orang yang ada anak kecil. Bila anak kecil dah mula buih, mak pun gugur rambut. Betul tak? Saya tak ada pengalaman. Ya, alhamdulillah orang lelaki. Tapi dengar khabar gitulah. Ya. So kita pegang rambut kita tu untuk exercisekan rambut, untuk melancarkan perjalanan darah di kulit kepala. Ya, otak makin sehat, ingatan makin kuat, rambut makin segar ya, dan sebagainya. So instead ataupun kalau tak nak pakai minyak rambut, tak mengapa, tapi di-exercise rambut. Nampak? Ini amalan-amalan cemerlang. Ya, dan semalam, minggu lepas ada juga orang bertanya,
Kan ramai orang keluar rumah kaki kanan nak cari rezeki, ya. Keluar kaki kanan lah, ada pula kaki kiri. Ini ada dua pandangan. Saya dah sebut minggu lepas, keluar kaki kanan, kalau keluar rumah kaki kanan, tidak berdosa harus. Tapi sunnahnya keluar rumah kaki kiri. Sebab rumah itu ibarat masjid. Rumah itu masjid untuk orang perempuan. Orang perempuan lebih aula sembahyang di rumah. Sebenarnya orang lelaki hari ni, hari Jumaat ni, sembahyang di masjid. Orang perempuan lebih baik sembahyang di rumah. Kalau orang perempuan nak sembahyang Zuhur, sembahyang Jumaat di masjid, boleh juga. Boleh. Kat negara-negara Arab, kat Mekah, ya, kat Masjidil Haram, kat Madinah, orang perempuan sama-sama sembahyang Jumaat. Tak salah. Tapi lebih aula. Kat Mekah lainlah, pahalanya 100,000 kali ganda kan. So kat rumah ni orang perempuan elok sembahyang di rumah berbanding sembahyang di masjid. Lebih fadilahnya, ya. Jadi kalau itu kita keluar rumah kaki kiri, ya, dan sebagainya. So ini satu perkara. So jangan dipersoalkanlah. Kalau keluar rumah kaki kiri kita dapat pahala sunat, ya. Apa lagi? Dan kalau setiap apa pun kita buat, puan-puan, keluar rumah tu kita pasang niat. Ya Allah, aku keluar rumah ni nak cari ilmu kat masjid. Itu jadi jihad. Kalau mati tengah jalan, mati syahid. Ya Allah, aku keluar rumah ni nak cari kerja. Nak cari kerja pula. Nak cari rezeki yang halal. Bila kita pasang niat begitu, setiap perjalanan kita dapat pahala. Dan maaf, kalau mati tengah jalan, kita mati syahid. Sebab mencari rezeki yang halal adalah jihad. Ya. Lepas tu, Nabi Muhammad berjalan pantas. Nabi Muhammad kalau berjalan, sahabat-sahabat kena berlari untuk sama dengan Nabi. Apa tak amal? Dah tahu tak amal. Sebab tidak dapat hidayah. So tengah hari ni, puan-puan yang dapat hidayah, makan buah dulu, and then barulah makan nasi. Dan saya sebut minggu lepas, so boleh-bolehnya elok, Nabi pesan, elok makan satu jenis lauk atau satu jenis protein. Kalau makan ikan, ikan saja. Walaupun 3 jenis lauk, tapi ikan saja. Untuk memudahkan penghazaman dan untuk kita mudah berjimat cermat, tidak membazir. Tengok cantiknya Islam. Dahlah, dia mengajar kita untuk tidak membazir. Dia juga bagus untuk kesihatan badan. Kalau makan daging, daging saja. Kalau ayam, ayam saja. Walaupun 2-3 jenis lauk. Berasaskan ayam. Ikan, ikan saja. Itu cerita dia. Lepas tu, apa kata Nabi SAW? Selepas kamu makan, baik makan tengah hari ke makan malam, puan-tuan yang saya muliakan, ya, elok kita berjalan 50 langkah atau solat 2 rakaat sebelum rehat, sebelum duduk, apatah lagi baring. Malah Nabi pernah menyebut, orang yang kenyang and then terus baring atau tidur, maka hatinya akan jadi keras, badannya tak sihat. Ada hadis sahih khusus kepada jangan tidur, relax, baring waktu perut kenyang. Sampai Nabi kata, berjalanlah 50 langkah, kira lah lebih kurang. Atau solat 2 rakaat, artinya kita pergi ke bilik air, ambil wuduk, ya, pakai telekung. Bukan kita lah, puan-puan lah, saya tak pakai telekung. Ya. Lepas tu sembahyang 2 rakaat, maksudnya sembahyang zuhur lah. And then sembahyang zuhur, ya, 4 rakaat, sembahyang sunat 2 rakaat, and then relax. Nak tidur kejap pun, kalullah, ya, tidur tengah hari, boleh, cantik. Orang lelaki-lelaki tak ada anak pergi sekolah, lantak lah, ya. Kau orang tahu. Okey. Dan petang-petang, ni dia. Nabi suruh pakar-pakar sains menggalakkan. Riadah 3 kali seminggu, tiap-tiap kali exercise 30 minit minimum. Yang nak berenang kat kolam renang yang khusus untuk orang perempuan. Jangan campur lelaki-lelaki perempuan berenang. Ish. Tak kena lah tu. Ya? Okey, tu riadah. Diet. 80% kata Nabi, 80% penyakit, ulama mentafsirkan 80%, Nabi tak sebut 80%. Tapi kebanyakan penyakit, kata Nabi SAW, datangnya dari perut. Artinya, makan berlebihan, makan tak seimbang, ya, makan tak ikut law, tak ikut undang-undang. Ya. Dia main, apa kata tu, membujur lalu, melintang sapu. Kan teruk tu. Ya, itu yang susah tu. Diet. Ya. Lepas tu, banyakkan senyum, kurangkan ketawa. Orang yang banyak ketawa, hatinya keras. Ni hadis, ya. Orang yang banyak ketawa, hatinya keras. Senyum tak apa. Nabi Muhammad banyak senyum. Nabi Muhammad jarang ketawa. Sampai Nabi pernah menyebut, wahai sahabat-sahabatku, kalau engkau tahu apa yang aku tahu, kamu akan kurang ketawa dan banyak menangis. Tapi ketawa sikit-sikit boleh. Tapi jangan banyak ketawa, takut hati kita makin keras, hati kita makin susah nak berubah jadi orang cemerlang. Now, topik terakhir yang saya nak sebut dalam blog ini ialah bagaimana kita
Ya, apa ni, membudayakan. Ini isu penting ni. Bagaimana kita nak membudayakan amalan harian yang cemerlang? Artinya, bagaimana kita nak jadikan amalan cemerlang tu sebagai satu budaya hidup, sebagai tabiat kita. Kita buat tiap-tiap hari, tiap-tiap perbuatan yang kita buat dengan cemerlang sampai kita mati, insya-Allah. Apa caranya? Langkah satu. Puan-puan buat ya lepas ni, sembahyang zuhur kan? Doa lepas solat. Doa untuk Allah bagi kita hidayat untuk dapat bertindak dengan cemerlang. Apa pun kita buat cemerlang. Contoh doa ialah, ya Allah, jadikanlah setiap tindakan aku tindakan yang cemerlang ikut sunnahmu ya Allah. Ya, ikut sunnahmu dan ikut sunnah nabimu ya Allah. Ikut suruhanmu dan sunnah nabimu ya Allah. Tak ikut kajian, tak ramai orang perempuan atau laki-laki yang doa begitu. Justru kita susah nak bertindak dengan cemerlang. Ya, sebab kita tak doa. Ya. Allah dah sebut, qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ini semua dah selalu biasa dengar. Allah berfirman, engkau doalah pasti aku kabulkan. So doa. Langkah satu, doa untuk kita dapat kekuatan untuk mudah bertindak dengan cara yang cemerlang seperti yang kita telah gariskan sejak minggu lepas lagi. Satu. Nombor dua, ini kita berhenti kat sini lepas ni. Yang nombor dua ialah bayangkan dalam kepala. Gambarkan dalam kepala apa perubahan yang kita nak buat. Contoh, bayangkan ya, pejam mata kejap, bayangkan. Aku lepas ni nak makan tengah hari, aku makan buah dulu. Ada buah betik tu, ya, buah limau, ya, limau tambun. Bukan main. Ya. Dia daripada Kuala singgah ke Ipoh tu kan, beli limau tambun. Ya. So, dia bayangkan. Ikut kajian, apa yang kita bayangkan dengan jelas dalam minda kita 10 kali ganda lebih power, lebih berkesan daripada membentuk azam yang bertulis. Kita bentuk aku nak berubah, nak makan buah sebelum makan nasi. Tulis. Tak banyak kesan. Lebih banyak kesan kalau kita bayangkan